إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahikumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi, yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat ini. Seperti kebiasaan kita pada minggu-minggu yang sebelum ini, kita akan memperuntukkan lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam suku ataupun 1 jam setengah untuk kita sama-sama mengambil petunjuk, mengambil teladan, mengambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis yang kita rujuk, yang kita baca adalah himpunan hadis-hadis yang telah diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Riyadu As-Salihin. Semoga pertemuan kita pada pagi ini diberikan rahmat oleh Allah. Allah memberikan keberkatan kepada kita. Allah melapangkan dada kita. Allah mempermudahkan urusan kita. Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Kerana itulah di antara kelebihan berkumpul di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Pada pagi ini merupakan siri yang terakhir bacaan hadis pada bab yang ke-10 dalam Riyadhus Salihin. Bab yang ke-10 ini berjudul bercepat-cepat bersegera melakukan kebaikan. Yang mana bab ke-10 ini hadis semua sekali ada 8, namun di dalam nota saya hanya mampu berkongsikan 7 hadis sahaja, yang mana hadis yang ke-8 saya akan bacakan sebentar nanti. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk mengambil perhatian tentang hadis yang saya akan bacakan. Kerana hadis ke-8 ni dia tidak ada di dalam nota, saya akan bacakan insya-Allah sebentar nanti. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tamatkan bab yang ke-10 dalam Riyadu As-Salihin. Sebelum saya teruskan pengisian, bolehkah saya mendapatkan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan? Sila tuan-tuan tulis di
ruangan chat, siapa yang belum lagi memiliki mana-mana terjemahan kitab Riyadhus Salihin? Siapa belum ada? Nanti tuliskan di bahagian chat kerana pada tahun depan saya tidak pasti lagi sama ada saya sempat untuk menyediakan nota. Kemungkinan kita akan terus merujuk kepada kitab yang setiap daripada kita kalau boleh belilah, ya, kalau boleh dapatkan satu naskah, tidak kira edisi yang mana, kerana tahun depan akan berlaku beberapa perubahan lah, bergantung kepada bagaimana pengurusan waktulah, kerana saya dah nak mula perlu memberi tumpuan kepada penulisan, ya, yang sudah agak lama tertangguh. Jadi kalau tadi saya minta tuan-tuan berikan maklumatlah di ruangan chat. Okey, kita terus kepada hadis yang ke-7. Ya, hadis yang ke-7 daripada 8 hadis dalam bab yang ke-10. Hadis yang ke-7 ini seperti yang saya paparkan di depan skrin tuan-tuan dan puan-puan, hadis ke-7 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, badiru, maknanya bersegeralah kalian semua. Bil a'mali sab'an, mengerjakan amal-amal sab'an, maknanya sebelum datangnya 7 perkara. Nabi kata, bersegeralah kamu semua mengerjakan. Mengerjakan tambah sedikit, mengerjakan amal-amal. Maknanya Nabi kata, badiru bil a'mal. Maknanya bersegeralah kamu dengan amal-amal sab'an. Maknanya sebelum datangnya 7 perkara. Ini bermakna ada 7 perkara ini, kalau dia datang, kalau dia muncul dalam hidup kita, ia boleh mengganggu, ia boleh menghalang kita untuk kita memperbanyakkan buat amal-amal kebaikan. Oleh kerana itu Nabi kata badiru. Nabi kata cepat kalian semua bil a'mal, buat amal sebelum datang 7 perkara. 7 perkara itu Nabi SAW menerangkan. Nabi kata, hal tantaziruna illa faqaran munsiyat. Nabi kata, apakah kamu semua perlu tunggu datangnya faqran, maknanya kemiskinan, kefakiran yang boleh melupakan. Okey, ini yang pertama. Yang pertama daripada 7 tu, apabila datangnya kemiskinan, kefakiran yang boleh menjadikan kita lupa. Saya akan terangkan insya-Allah makna ni. Itu perkara pertama. Nabi kata, adakah sampai kamu perlu nak menunggu? Nabi terangkan yang 7 dari itu apa? Nabi terangkan. Nombor 1, Nabi kata, apakah kamu semua perlu tunggu datangnya kemiskinan yang melupakan? Itu perkara pertama daripada 7. Okey. Kenapa Nabi kata fakir ni dia boleh melupakan? Okey, nanti kita akan terangkan. Kita sambung dulu yang satu lagi. Yang kedua, Nabi kata au ghinan mutriyan, ataupun sampai kepada kamu menjadi kaya
yang menyebabkan jadinya kesombongan. Itu yang kedua. Maksud dia yang kedua kata Nabi, ataupun Nabi kata, kenapa kamu perlu tunggu sampai kamu menjadi kaya yang kekayaan kamu tu telah menyebabkan kamu menjadi sombong. Kalau yang pertama tadi, Nabi kata fakir yang melupakan, yang kedua kaya yang menyebabkan kamu menjadi sombong. Ini bermakna dalam hidup manusia ni, dua perkara ini memang kita tak nafikan ada di antara kita yang akan lalui dia. Sama ada kita berada dalam keadaan kita susah, miskin, ataupun kita berada dalam keadaan kaya. Ataupun kita pernah miskin, kemudian kita menjadi kaya, ataupun kita pernah kaya, kita menjadi miskin. Kenapa miskin dan kaya ni boleh menyebabkan amal itu boleh terhalang untuk dilakukan? Okay. Yang pertama kita ulas dulu. Kemiskinan. Orang yang fakir, kat sini Nabi tak kata miskin, Nabi kata fakir. Maknanya lebih bawah pada miskin. Miskin dan fakir ni tuan-tuan puan. Tuan-tuan tengok hidup orang miskin dan fakir. Apa yang mereka buat? Mereka kena struggle. Faham tak? Mereka kena survive. Maksudnya, waktu yang Allah bagi dalam hidup dia adalah dia gunakan untuk apa? Dia fikir macam mana nak cari suap nasi. Maksud dia terpaksa menumpukan perhatian hidup dia dengan dia memikirkan rezeki dia. Ialah orang fakir kan. Dia perlu cari mana nak dapat duit ni. Contohnya dia perlukan contohnya dalam hidup dia perlukan sehari RM50 lah. Kan, untuk belanjaan makan minum je. Tetapi dia hanya dapat RM20, RM30. Itu kita panggil fakir dan miskin. Maknanya hidup orang fakir ni, otak dia fikir apa? Dia fikir tentang mana aku nak dapat duit, mana aku nak dapat rezeki ni, macam mana aku nak makan dan minum. So situasi fakir tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita dah tak sempat nak fikir nak buat amal-amal soleh yang lain. Sebab apa? Sebab hidup dia hanya memberi tumpuan kepada macam mana dia nak struggle, dia nak hidup. Kita faham tak maksud apa Nabi kata ni? Bukan bermakna Nabi menghina orang miskin, tak. Sebab Nabi pun sebut dia orang kaya. Tetapi situasi orang miskin ni, fikiran dia, apa yang dia fikir, dia tumpukan fikir dia nak hidup tu macam mana. Sehingga menyebabkan dah tak akan menyebabkan fikiran tentang akhirat dia, fikiran tentang apa amal-amal soleh yang aku boleh buat masa yang panjang dan sebagainya, itu boleh menyebabkan terhalang. Okey, tuan jelas tak maksud hadis ni? Saya harap tuan-tuan jelaslah. Okey. Bukan bermakna Nabi merendah-rendahkan miskin, tak. Tapi kalau kita keadaan susah, pemikiran kita, tumpuan waktu kita banyak difikirkan tentang apa? Nak cari duit. Macam mana nak survive. Jadi kata Nabi, maksud dia, kalau kita bukan berada dalam keadaan kita tak cukup, kita bukan fakir, maka cepat-cepatlah buat amal. Sebab apa? Sebab kita tak perlu terkejar nak bekerja 6 jam, 7 jam, nak makan gaji, nak berniaga, contoh kan. Sebab apa? Sebab kita dah ada kecukupan tu. Jadi dah ada kecukupan, so pemikiran otak kita, masa kita, tenaga kita tak fikir dah tentang yang tak cukup tu, sebab kita dah cukup. Jadi waktu dah cukup tu, kau nak fikir apa lagi? Maka isilah waktu-waktu tu dengan apa? Dengan buat amal-amal soleh. Begitu. Yang kedua, kata Nabi, awina muthriyan, ataupun sampai kepada kamu kaya yang menjadikan kamu ini melampaui batas. Kaya pun masalah juga. Kalau kita dah kaya,
kadang-kadang menyebabkan ialah orang kaya ni kadang-kadang kita tak kata semua ya. Maksudnya ada kala orang kaya ni dia dah mula jadi lupa diri. Dia dah mulalah lupa tanggungjawab. Duit banyak nak buat apa? Habiskan, enjoy sana di sini. Kita tak kata kaya ni teruk, tidak tuan-tuan. Tolong tuan-tuan jangan salah faham. Tapi Nabi sebut situasi orang kaya ni kadang-kadang boleh bawa dia menjadi orang melampaui batas. Dah ada segala serba-serbi kan. Kadang-kadang dah tak ingat dah untuk solat berjamaah, kadang dah tak sempat nak mengaji, nak cari ilmu. Sebab apa? Sebab banyak sangat nak pergi sini, nak pergi sana, macam-macam. Macam-macam benda nak fikir sebab duit ada, nak guna untuk apa? Contoh. Jadi kekayaan pun kadang-kadang boleh menyebabkan orang tu jauh dengan Allah. Begitu juga dengan kemiskinan. Allah sebut tentang kaya yang boleh orang boleh menjadi melampaui batas ni. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Alaq kan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah kata sesungguhnya orang yang ada manusia ni dia melampaui batas. Kenapa? Dia memandang dirinya segala serba-serbi. Ialah dah ada segala kecukupan, dah ada semua benda dah. Kan kadang-kadang nak doa pun rasa macam nak doa apa lagi. Berbeza kalau dia tidak ada cukup segala serba-serbi. Kebergantungan dia dengan Allah itu, teringat dia dengan Allah tu kadang-kadang lebih kuat daripada dia dah ada segala serba-serbi. Begitu juga orang yang berada dalam keadaan kemiskinan yang menyebabkan kadang dia tak sempat dah Yalah orang duk kerja, sibuk apa? Sibuk kerja. Bila sibuk bekerja, sibuk cari pendapatan sebab dia nak survive hidup kan. Menyebabkan kadang-kadang dia dah tak sempat dah nak berbakti pada orang tua dia. Dia dah tak sempat dah nak pergi majlis ilmu. Sebab banyak ilmu dia akan makan masa. Dan dia tak sempat dah untuk macam-macam lah. Dia boleh buat kebaikan. Ini menunjukkan pesanan Nabi SAW, Nabi SAW pesan ini kita kena ambil berat. Kita dapati memang ada. Kan? Siapa yang mungkin tuan-tuan pernah ada ahli keluarga yang susah sangat. Ada saudara mara ke. Cuba kita tengok live dia. Kita tak kata semua miskin macam tu. Tak. Tidak semua mesti macam tu. Tetapi kesibukan kan berbeza kita macam dah ada cukup lah apa yang dah ada ni. Jadi kita ada waktu untuk ziarah orang tua, kadang-kadang ada waktu. Tapi waktu itulah yang waktu tu kita tak berada dalam keadaan susah, kita tak berada dalam keadaan sombong yang jadi lupa diri tadi, maka Nabi kata badiru bil a'mal, cepat-cepat buat amal. Okey, yang ketiga apa dia? Nabi kata au maradan mufsidan. Yang ketiga, atau datangnya penyakit yang memberikan kesengsaraan. Maksudnya yang ketiga ni adalah sakit. Nabi kata sakit yang merosakkan. Kenapa Nabi kata sakit merosakkan? Okey. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak pernah lepas daripada sakit, betul tak? Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit, betul. Okey. Emosi kita berbeza tak? Ketika kita sihat dengan ketika kita sakit, emosi kita mana yang lebih stabil? Mana yang kita boleh bersifat tenang? Perasaan kita ini tenang. Adakah kita sakit waktu kita sakit atau waktu kita sihat? Nabi sebut ni benda yang benar. Maknanya sakit ni kadang-kadang menyebabkan kita ni berubah penampilan. Berubah karakter kita. Kita pernah tengok kan, kita pernah menghadapi keluarga yang sakit. Waktu dia sihat dulu lain dia. Waktu dia sakit dia beza. Kita yang berhadapan dengan orang tua yang sihat, nak jaga orang tua yang sakit berbeza tau. Kan? Jadi orang yang sakit ni kadang-kadang dia berubah kelakuan dia. Emosi dia,
tingkah laku dia. Tu yang Nabi kata sakit yang merosakkan. Nabi kata maradan mufsidan. Kita pun sedia tahu kan, kita cepat nak marah, cepat nak kecil hati. Kadang-kadang kita cakap benda yang tak sepatutnya cakap. Yalah waktu sakit. Itu orang kata, tak apalah, dia kan sakit. Dia kan sakit. Oleh sebab itu Nabi pesan pada kita, tak perlu tunggu sampai kau nak sakit yang merosakkan, baru kau nak buat amal. Jadi waktu sihat, emosi tenang, kan? Maksud dia, waktu itulah kita buat amal. Berbeza ketika kita sakit. Berbeza. Nak baca Quran seperti mana kita sihat dah tak sama. Kan? Kita dah nak buat amal-amal di luar. Pun kita dah tak boleh. Nak pergi masjid pun kadang dah tak boleh. Jadi waktu sihat ni, kata Nabi, manfaatkan. Tu Nabi kata cepat-cepat. Badiru bil amal. Okey, yang keempat. Yang keempat kata Nabi SAW daripada 7 tadi, Nabi kata au haraman mufannidan, atau usia tua yang melemahkan. Ni maksud dia sampai kepada usia yang terlalu lanjut. Kadang-kadang menyebabkan kita jadi nyanyuk. Kan? Cuba kita tengok orang yang sudah usia terlalu tua, kan? Apa yang dia boleh buat? Bukan bermakna Allah lanjutkan usia sampai kita terlalu tua tu menyebabkan tak bagus, tak. Tetapi waktu itu tak sama peluang, ruang nak buat amal-amal soleh dapat dibuat seperti kita masih muda. Masih belum lagi betul-betul kita menjadi orang yang sudah terlalu usia. Berbeza. Jelas nampak kan? Okey. Yang kelima, kata Nabi SAW adalah au mautan muhizan, ataupun kematian yang berlaku dengan cepat ataupun tiba-tiba. Yang kelima ni kita tak nafikan lagi. Sekarang ni kita tengok akhir zaman ni orang tak sakit pun meninggal. Kan? Orang muda boleh meninggal. Bukan sebab COVID je. Betul tak? Kita dapati kan, betul tak? Kita dengar dia meninggal. Kadang kita fikir, kita selalu tanya soalan, dia meninggal sebab apa? Orang tanya. Dia sakit apa? Kalau kita tahu dia sakit tu, tak apa lagi lah, itu sebab dia. Tapi kadang-kadang meninggal. Itu yang Nabi pesan. Nabi kata sebelum datangnya mautan mujhizan, sebelum datang kematian yang cepat ataupun tiba-tiba. Sebab tu akhir zaman ni tuan-tuan dan perempuan ya, salah satu tanda kiamat tu dia nak berlaku apabila berlakunya kematian yang mengejut. Kita tak sangka sebenarnya sihat badan dia, meninggal dia. Jadi sebelum mati yang macam tu, maka cepat-cepat kata Nabi buat amal. Yang keenam, awid dajjali fasyarru ghaibin yantaziru. Yang keenam, ataupun Nabi kata tak perlu tunggu sampai datangnya Dajjal, yang merupakan satu perkara buruk yang dinantikan. Ini kita sudah maklum tentang Dajjal. Dajjal ni, kalau dia muncul, hanya orang yang kuat iman dia sahaja yang akan jaga iman dia. Tapi kalau orang yang tidak kuat iman, mereka boleh bertukar agama, mengaku Dajjal tu sebagai Tuhan. Nabi kita takkan nak tunggu sampai Dajjal yang membawa perkara yang buruk tu datang, baru kamu nak cepat-cepat buat amal. Masa Dajjal datang ni memang kita dihalang. Sebab Dajjal, kita dah belajar dekat tadabbur suratul Kahfi, siapa-siapa yang bertemu dengan Dajjal, Nabi suruh lari, jangan bertemu. Sebab Dajjal ni, dia ada kuasa yang banyak Allah beri pada dia.
Siapa-siapa yang mana-mana tempat kawasan yang Dajjal jumpa tak nak mengaku dia Tuhan, Dajjal akan pastikan orang itu berada dalam keadaan yang kelaparan. Jadi Nabi kata takkan sampai nak tunggu Dajjal tu sampai. Dan yang ketujuh kata Nabi, awisa'ati. Nabi kata ataupun yang ketujuh, ataupun kamu nak menanti tibanya hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah adaha wa amau. Lebih dahsyat dan lebih pahit. Maksud dia, Nabi kata takkan kamu nak tunggu datangnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu merupakan hari yang sangat dahsyat, kata Nabi SAW. Okay, jadi tuan-tuan faham tak hadis riwayat Al-Imam Tirmizi ni? Hadis ni kita dapat 7 perkara kan? Dapat 7 perkara. Ada di antara hadis ni, dia sama macam hadis yang Nabi kata, rebutlah 5 sebelum 5. Itu masa hidup sebelum mati, kan? Masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa apa lagi? Masa muda sebelum tua. Itu samalah seperti pada hadis yang lain. Okey, saya harap tuan-tuan puan jelas tentang apakah pesanan Nabi SAW tentang 7 perkara tersebut. Dapat ya? 7 perkara tersebut. Okey. Jadi kita pergi kepada pengajaran daripada hadis ini. Nombor 1. Pelajaran yang kita dapat belajar, pengajaran dia adalah bersegera mengerjakan amal-amal salih sebelum munculnya pelbagai perkara yang menghalang kita. Nah, inilah isi utama kepada bab ini. Inilah yang menjadi isi penting. Inilah perkara utama yang kita nak ambil daripada hadis tadi. Yang berikutnya, berita tentang kedatangan Dajjal merupakan tanda datangnya hari kiamat. Ini kita sedia maklum. Kiamat tidak akan berlaku melainkan datangnya salah satu daripada 10 tanda besar kiamat, iaitu Dajjal. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti tanda-tanda kiamat, nak ikuti kronologi kiamat, tuan-tuan nak tahu tanda-tanda besar kiamat, saya jemput tuan-tuan dan perempuan mengikuti pengisian setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad malam Isnin, minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Macam minggu ni, hari Ahad minggu ni, kita akan ada siri yang kedua, tajuk kronologi tentang hari kiamat. Saya jemput 2 tenaga pengajar yang memang expert dalam bidang hadis. Seorang lecturer di universiti di USIM, kawan saya juga sewaktu saya sama-sama belajar degree dulu di UIA. Lepas tu seorang lagi ustaz yang graduan daripada Universiti Jordan, dan beliau pun dah habis master menulis dalam bidang hadis. Jadi dua-dua ni memang pakar dalam bidang hadis. Jadi tuan-tuan ikutilah pengisian tersebut. Tuan-tuan ikut, kita akan dapat mempelajari tanda-tanda kiamat ni macam mana. Sebenarnya saya memilih tajuk itu sebenarnya adalah pertama, nak mengingatkan kita semua bahawa kita ni dah berada akhir zaman, supaya orang tidak leka. Jadi saya letakkan tajuk itu dalam masa yang sama, kita nak meningkatkan keimanan kita kepada Nabi. Sebab Nabi ni, cara kita nak tahu Nabi itu benar-benar Nabi daripada kita mengetahui apa yang Nabi wahyukan tentang perkara-perkara yang akan datang. Apa yang Nabi sebut, tanda satu, tanda besar, tanda kecil-kecil tu semua telah terjadi. Ada yang sedang terjadi, ada yang terjadi, telah berlaku. Semua maklumat tu, kita ikutilah kelas tersebut. Semoga kita dapat manfaat. Ya. Tak buat apa-apa malam Isnin kan.
duduk kejap santai dengar ustaz tu menyampaikan ya. Dan ada nota insya-Allah disediakan oleh tenaga pengajar. Okey, yang berikutnya adalah ketiga, di antara perkara yang dapat melupakan manusia dari kebaikan ialah kemiskinan, kekayaan, sakit dan umur lanjut. Ini telah pun kita sebut tadilah. Yang berikutnya, azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Kenapa kita kata azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat? Sebab tadi dalam hadis, Nabi kata akhirat ni apa? Nabi kata wasa'atu adaha wa amal. Nabi kata hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Maknanya ini datangnya pengajaran azab dunia ini dia tidak sama seperti mana di hari akhirat. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas untuk hadis yang ketujuh, dapat sesuatu, dapat kita ambil peringatan, kita dengar nasihat Nabi SAW, ya, maka kita yang belum lagi ataupun kita yang maksudnya kita tidak berada pada ketujuh penghalang tadi, cepat-cepatlah memanfaatkan umur dan masa yang ada. Okay. Kita terus kepada hadis yang berikutnya. Cuma hadis berikutnya tidak ada dalam nota. Tuan-tuan dan perempuan kena dengar baik-baik apa yang saya akan bacakan. Siapa yang ada buku, tengok pada buku. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan ya, sebab itu saya syorkan tuan-tuan belilah kitab. Kalau tuan-tuan tak mampu juga nak beli kitab, saya boleh belikan dulu, saya boleh pushkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak tahu nak cari kan, boleh je insya-Allah. Rumah saya dekat je dengan tempat push buku tu. Insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada hadis yang terakhir sekali, hadis ke-8. Cuma saya minta maaf banyak-banyak tuan-puan ya, kerana tak dapat nak tulis hadis tu dekat nota. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-puan ya, kerana makin banyak pula bebanan kerja ni. Ya, tapi tak apa. Semua itu kita niat ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Okey, hadis ke-8 ni tak ada dalam nota, jadi tuan-tuan kena dengar baik-baiklah. Saya bacakan hadisnya ya. Okey, siapa ada buku dia tengok pada buku. Hadis yang ke-8 ni adalah hadis yang diriwayatkan, masih lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya terus baca terjemahan hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika mana yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Okey. Khaybar ni adalah nama sebuah kota, ya, sebuah tempat yang tempat tu dia ada benteng, dia ada macam benteng-benteng dan juga kawasan pertanian orang Yahudi. Khaybar. Maknanya Nabi bersabda ni semasa nak perang Khaybar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khaybar ni, kalau siapa biasa pergi ke Madinah kan, Khaybar ni dia adalah, kalau kita tengok dia punya lokasi ni, dia di sebelah utara Madinah. Dia di sebelah utara Madinah. Yang ke utara Madinah tu dia nak pergi ke Syam. Dia nak pergi ke Syria, tu dia nak pergi ke Syam. Utara, namanya daripada Madinah, utara Madinah. Ada satu tempat namanya Khaybar. Jadi kata Abu Hurairah, pada hari Khaybar, maknanya pada peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, aku akan memberikan panji ini kepada seseorang
yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, yang Allah akan beri kemenangan kepada dia. Okay. Maksudnya, Nabi, kita tahu kan dalam sesi peperangan, maka kena cari seorang yang akan pegang panji, bendera. Pegang panji. Maka ketika perang perang Khaybar, Nabi telah berkata di depan tentera-tentera dia, Nabi kata, aku nak bagi panji ni kepada seorang. Nabi nak bagi pada ramai-ramai tu, Nabi nak bagi pada seorang saja. Yang orang itu, dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Dan orang itu, dia akan dapat kemenangan. Allah akan bagi kemenangan kepada dia. Okey, faham cerita dia kan? Agak-agak tuan-tuan perempuan, para sahabat, mereka berebut-rebut tak nak pegang panji. Panji ni macam orang di antara orang yang akan memimpin perang tu. Maka dalam kisah tersebut, dalam hadis tersebut, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam ramai-ramai sahabat tu, Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, dia kata, tidak pernah aku berharap memegang kepimpinan melainkan pada hari itu sahaja. Maksudnya Umar, dia cakap, dia kata, hari ni aku nak ambil panji tu. Sebab kan Nabi tadi kata, aku akan beri panji ini kepada seseorang yang dia cintakan Allah dan dia cintakan Rasul. Maka Umar ketika itu, dia nak rebutlah, dia nak ambil panji tu. Dia pun cakap lah. Dia kata, aku sebelumnya aku tak pernah nak minta apa-apa jawatan. Dia kata, aku tak pernah nak fikir nak jadi leader ke, nak memimpin ke. Umar kata, aku tak pernah fikir nak ada jawatan, nak jadi ketua, dia kata. Melainkan hari ni aku nak jadi ketua, dia kata. Saya faham tak maksud Umar? Nanti kita akan bincang pengajaran hadis ni. Kenapa Umar cakap macam tu? Okey. Kemudian Umar pun dia buat apa? Nak pastikan Nabi pilih dia, dia pun segera berdiri seraya menampakkan diri dengan harapan akulah yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang. Umar ni pun dia buatlah tonjol-tonjolkan diri dia. Moga-moga Rasulullah nampak Umar tu. Sebab ialah dalam ucapan Nabi tu, dia sangat besar tu. Sebab Nabi kata, orang yang akan dapat pegang panji ni, dia memang cinta Allah dan cinta Rasul. Maka Umar ni dia teringin sangat, maka dia tunjuk-tunjukkan diri dia. Tak tahulah dia loncat-loncat ke, dia berdiri atas tempat tinggi ke. Dia nak menampakkan diri dia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi Nabi tak pilih Umar. Nabi pilih Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, tuan-tuan. Bukan kerana Umar ni tak bagus. Tapi pada saat ini. Sebab itu tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan nak tahu sejarah siapa tu Umar, saya telah buatkan satu kelas khas minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Tapi petang lah. Hari Selasa. Jam 2 petang sampai 3 petang. 1 jam je. Dalam minggu kedua Selasa tu, tajuk dia adalah 26 Muwafaqat Umar radhiyallahu anhu.
Tuan-tuan tahu tak, Umar ni banyak kata-kata dia, maksud dia kalau tuan-tuan ikuti kelas tu, saya telah tugaskan dua ustaz, dua tenaga pengajar. So yang memang menulis buku tentang itu untuk berkongsi maklumat kepada kita. Kita nak belajar sejarah Umar. Dalam masa yang sama, Umar ni dia pernah cakap sebelum ayat Quran tu turun, dia cakap tu sama macam ayat Quran. Bukan bermakna ayat Quran tu ikut Umar. Tapi sebenarnya Allah telah mengilhamkan Umar. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Ayat Quran tak turun lagi. Tetapi apa yang Umar cadangkan, apa yang Umar cakap, Quran turun lepas tu. Contohnya kalau bayangkan, kalau kita cakap, kita bagi cadangan, lepas tu turun ayat Quran. Seperti cadangan kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Maksudnya Umar dia macam tu. Maksud dia cakap ada 26 perkara pada 26 isu yang dia cakap. Lepas tu ayat Quran turun sama seperti apa yang dia cakap, apa yang dia cadangkan. Bukan bermakna ayat Quran tu ikut Umar. Tak. Sebenarnya apa yang Umar pesan itu, apa yang Umar bagi nasihat itu sebenarnya, itulah yang telah Allah ilhamkan kepada Umar. Hebat Umar dia, tuan-tuan. Salah satu dia adalah kisah Umar bagi cadangan dekat Rasulullah untuk membebaskan untuk membunuh tawanan perang Badar. Tetapi Nabi tak terima cadangan tu. Nabi menerima cadangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi lepas tu turun ayat Quran yang membenarkan pendapat Umar. Kita tengok Umar ni. Jadi bukanlah kita nak kata dalam kes ni Umar tu Nabi nak jatuhkan darjah Umar tu, tidak. Tetapi Nabi memilih Ali bin Abu Talib. Kita ikut tajuk tu, tuan-tuan. Supaya kita boleh kenal salah seorang khalifah yang utama, Umar. Lepas tu syaitan pun takut dengan Umar. Kita ikutlah kelas-kelas itu. Dan insya-Allah saya telah tengah lagi merangka beberapa program yang nak dibuat. Sebab sumbangan yang tuan-tuan bagi tu ada, jadi saya kena amanah untuk memperbagaikan lagi, memperbanyakkan majlis ilmu. Cuma jasa baik tuan-puan, sebarkan saja. Sebarkan, hebahkan kepada orang supaya ikutilah kelas-kelas di bawah anjuran Akademi Tadabbur. Sebab semua kelas percuma. Kelas-kelas percuma tu semua daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sambil kita menyumbang, kita boleh belajar, dapat ilmu, orang boleh dekat dengan Allah, orang boleh kenal sahabat Nabi, orang boleh belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita doakan, semoga lebih banyak lagi majlis-majlis ilmu kita akan buatlah, insya-Allah. Sebelum datangnya perkara-perkara yang menghalang kita daripada belajar. Okey, saya teruskan Okey, tadi saya selitkan sikit sebab ada kaitan dengan Umar. Baik. Lalu Nabi memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi pun serahkanlah panji itu kepada Ali bin Abi Talib. Lalu Nabi pesan. Nabi pesan dekat Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Nabi pesan. Maknanya Ali ni sepupu Nabi lah kan. Abi Talib, Abu Talib. Yalah, Ali. Jadi Nabi pun bagilah panji itu kepada Ali. Masa Nabi serahkan panji itu kepada Ali, Nabi pesan. Nabi kata kepada Ali, amshi. Nabi kata, bergeraklah, kata Nabi. Berjalanlah, kata Nabi. Wala taltafid hatta yaftah Allahu alaika. Nabi kata, Ali, ambil panji ni, terus. Nabi kata, bergerak, kata Nabi. Jangan
menoleh sehingga Allah memberikan kemenangan kepada. Maknanya perang tu orang Islam akan menang. Sebab ingat tak, mula-mula tadi kan Nabi katakan, aku nak serahkan panji ni kepada seseorang yang dia beriman pada Allah, dia beriman kepada Rasul, yang orang ini Allah akan bagi kemenangan pada dia. Dapatlah dekat Ali. Jadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ni, ketika Nabi bagi panji tu, Nabi kata kau kena bergerak dengan cepat. Nabi kata jangan pandang belakang. Maknanya jangan menoleh, kata Nabi, sampailah Allah memberikan kemenangan kepada. Okey, kita baca lagi cerita ni. Ali radhiyallahu anhu, dia pun berjalan beberapa langkah. Kemudian waqafa, dia berhenti. Tetapi dia tak pandang belakang. Sebab Nabi kata dah tadi, jangan kau menoleh ke belakang. Nabi kata, teruskan berjalan. Tapi ketika berjalan, Ali, dia tahu pesan Nabi. Nabi kata, bergerak. Dia pun, cepat-cepatlah dia pun bergerak, menunaikan perintah Nabi. Kan, perintah Nabi ni tunaikan adalah kebaikan. Bersegera membuat kebaikan dengan menunaikan perintah Nabi. Maka dia pun bergerak. On the way tu, dia berhenti. Tapi dia tak pandang belakang. Tapi macam mana dia buat? Dia mengeluarkan suara yang sangat tinggi. Lantas dia berteriak. Sebenarnya, Ali ni, dia nak tahu sebab apa nak kena pergi perang Khaybar. Dia pun tanya dengan suara yang agak kuat. Dia kata, ya Rasulullah, atas dasar apa aku harus memerangi orang-orang di Khaybar tu? Di Khaybar ni banyak orang Yahudi. Jadi Nabi pun kata, peranglah mereka hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah, maknanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Maknanya Nabi kata kepada Ali, kenapa nak perang mereka? Sebab mereka ini adalah kafir. Mereka kafir yang memerangi orang Islam. Maka Nabi kata, perang mereka, kata Nabi, sehinggalah mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maknanya Nabi kata, kalau kamu perang mereka, akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, kata Nabi, bererti mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka daripadamu kecuali dengan haknya, dan perhitungannya terserah kepada Allah. Maksudnya macam ni. Nabi kata, kalau kau nak pergi serang mereka nanti, kalau mereka dah ucap 2 kalimah syahadah, Nabi kata jangan perang lagi diorang. Sebab apa? Sebab kalau ucap 2 kalimah syahadah kan, dia adalah orang Islam. Jadi kalau dia dah orang Islam, kena dijaga darahnya. Maknanya tak boleh dibunuh dengan sewenang-wenang. Begitu juga harta dia tak boleh diambil dengan sewenang-wenang. Sebab tu dalam Islam sangat menekankan dari sudut menjaga nyawa dan juga menjaga harta. Sebab tu siapa yang membunuh, dia akan dihukum bunuh. Siapa yang mencuri harta orang Islam yang lain, maka dia akan dipotong tangannya. Tetapi kalau kita faham sebaliknya, kalau mereka tak nak masuk Islam, tidak mahu mengucap kalimah syahadah, bermakna mereka adalah orang kafir yang memerangi orang Islam, maka darah orang kafir harbi, darah orang harta orang kafir yang kita wajib perangi ni boleh ditumpahkan bila-bila, boleh diambil hartanya bila-bila.
Kecuali dengan haknya. Dengan haknya maknanya boleh membunuh walaupun dia dah jadi Islam, boleh diambil hartanya walaupun dia sudah menjadi Islam. Macam mana tu maksud dia? Maksud dia macam ni. Walaupun dia dah masuk Islam, okey, kita masih ada beberapa ruang dia boleh dihukum bunuh. Maknanya boleh ditumpahkan darahnya. Kalau apa? Macam saya sebut tadi itu. Dalam Islam, walaupun di Islam, kita jaga darah dia. Tak boleh kita bunuh dia. Melainkan kalau dia perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Macam tu tak apa. Itu Nabi kata, kecuali dengan haknya. Haknya tu merujuk kepada hak dia patut dibunuh atau diambil hartanya. Okey. Apa makna diambil hartanya? Okey, kita orang Islam ya. Kalau kita tidak membayar zakat lah contohnya, sebenarnya boleh diambil harta kita itu secara paksa. Boleh. Macam zaman Abu Bakar Siddiq kan, dia pernah memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang tak mau bayar zakat. Zakat ni ke harta. Jadi harta tu boleh diambil secara paksa. Tapi kita tak boleh sewenang-wenangnya ambil harta orang Islam sesuka hati. Tak boleh. Sebab di Islam dijaga harta dia. Tak boleh. Itu yang Nabi kata tadi. Lepas tu Nabi kata, dan perhitungannya terserahlah kepada Allah. Maksud dia, apa yang ada pada hati dia, dia ucap kalimah syahadah tu, sebab apa? Nabi kata, serahlah kepada Allah. Jelas tak maksud dia? Maksud dia, daripada hadis ni, Nabi bagi tahu pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, engkau apabila perang orang-orang dekat Khaybar tu, kalau dia dah mengucap kalimah syahadah, kau dah tak boleh lagi bunuh dia orang. Dah tak boleh ambil harta dia orang. Jelas kat situ. Lepas tu, maksud dia, kecuali boleh bunuh dia, boleh ambil harta dia dengan beberapa ruang lah, seperti mana yang telah pun kita sebutkan tadi. Okey, jadi di mana yang dikaitkan dengan bab bersegera melakukan amal baik? Di mana? Kalau kita baca dekat part tadi tu, yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia bergerak, menerima perintah Nabi SAW pergi perang. Dia pun bergerak dengan cepat. Tapi dia berhenti tu kerana dia nak bertanya soalan tentang kenapa nak perang orang di Khaybar. Sebab apabila dia adalah perintah Rasul, maknanya perintah Allah. Rasul tak akan cakap melainkan sesuatu apa yang Allah minta Nabi cakapkan. Jadi mengikuti Rasul, ikut perintah Rasul pun dipanggil dalam amal soleh. Okey, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey, apa dapat kita belajar? Teladan dia. Salin ya, tuan-tuan ya. Okey. Antara yang kita boleh belajar adalah, dan dalam hadis ni ialah kita ingat tak perkataan Umar? Kan Umar cakap tadi kan, dia kata, aku tak pernah nak minta jawatan, tak pernah nak ambil tugasan melainkan hari itu. Di sini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar sahabat-sahabat dulu, mereka tak nak pegang mana-mana jawatan. Sebab jawatan tu adalah amanah. Berat nak ditanggung. Itu para sahabat. Tak faham tak maksudnya? Berbeza dengan zaman kita. Zaman kita ni sayang sangat. Jauh daripada Allah dan Rasul, kadang-kadang kita berebut jawatan. Jangan ya, tuan-puan ya. Kadang jawatan dia amanah. Amanah dari Allah. Ya, kecuali
Kalau kita mampu dan tak ada orang lain, kalau kita boleh adil, Masya Allah, besar pahala dia. Okey. Yang berikutnya adalah, kita dapat belajar di sini tentang macam mana sikap para sahabat dalam dia berpegang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali tadi, Nabi kata, kau kalau berjalan jangan nak toleh lagi belakang. Tapi dia nak tanya soalan tadi tu, dia tak toleh belakang, tapi dia bertanya dari sudut dia pandang ke depan. Tapi suara dia boleh didengari. Itu pengajaran kita dapat belajar. Yang berikutnya, dalam Islam, kalau kita tak faham apa perkara yang diamanahkan kepada kita, hendaklah kita tanya perkara tersebut. Contoh, orang lantik kita jadi pengerusi persatuan sekian. Kan? Kitalah calon yang layak. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa jawatan pengurusi ni. Nak kena buat apa jawatan pengurusi ni. Maka kita boleh bertanya tentang amanah yang tadi kita ada pegang tadi. Macam Ali lah. Rasulullah kata apa? Kau pegang panji je, kau bergerak pergi. Tapi Ali dia nak tanya apa yang kau patut buat. Kan? Kenapa nak pergi ke sana? Okey. Kemudian kita dapat di sini belajar juga tentang mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi ni tak perang Khaybar lagi. Tetapi Nabi tahu perang tu akan menang. Ingat kan tadi mula-mula dah beritahu kan. Siapa yang dapat panji ni Allah akan bagi dia menang. Maknanya Nabi sudah diberitahu oleh Allah bahawa perang Khaybar ni Nabi akan menang. Itu yang perang Khaybar tu dapat tanah yang sangat banyak. Sebab tu kalau siapa nak belajar sejarah wakaf tanah kan, asal usul di antara sejarah yang awal-awal di kalangan isu wakaf kan, kita nak wakaf tanah. Antara awal-awal sejarah mewakafkan tanah ni adalah Umar. Mendapat tanah di Khaybar. Tanah Khaybar ni tanah pertanian. Dimiliki oleh orang-orang Yahudi contohnya. Jadi dapat tanah kan apabila berperang kan dapat harta rampasan perang. Jadi dapat dekat Umar. Itu dah sejarah Umar, dia mewakafkan tanah Khaybar itu kepada Islam. Khaybar. Lepas tu kita dapat belajar dekat sini, tidak boleh membunuh mana-mana manusia yang dia sudah melafazkan 2 kalimah syahadah. Sebab tu Nabi kata perang diorang sampailah mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kalau waktu tu dah tak boleh lagi untuk dibunuh. Okey. Kemudian kita dapat belajar dekat sini, zakat boleh diambil secara paksa jika pemilik itu enggan menunaikan zakat secara sukarela. Sebab tadi kan Nabi pesan kan, kalau dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, darah dia terpelihara, hartanya terpelihara, melainkan ada beberapa hak boleh diambil. Okey, yang terakhir sekali kita dapat belajar, dalam Islam kita hanya menghukum yang zahir sahaja. Kita tidak menghukum yang batin. Faham tak maksudnya? Maksud dia, orang yang dekat Khaybar tu, kalau dia dah mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia sudah jadi Islam. Hukum dia, maksudnya, kalau dia cakap dia ucap kalimah syahadah, kita dah kena terima dia Islam. Yang zahir, yang nampak, yang dengar, dia memang Islam. Sebab kalimah syahadah. Tapi kenapa dia masuk Islam tu? Benda yang batin kita tidak boleh mengambil tanggungjawab. Kita serahkan kepada Allah. Sebab itu dalam hadis tadi itu Nabi SAW menyebutkan
bahawasanya perhitungan terserah kepada Allah. Baik. Ada yang kat tangan sebab apa tu, tak nak puan nak tanya ke apa tu? Dia nak bertanya ke apa? Okey. Jadi habislah hadis yang ke-8 bagi bab yang ke-10 dalam Riyadhus As-Salihin. Habislah ke-8 hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin bab yang ke-10. Okey. Ada sebarang pertanyaan sebelum kita pergi kepada bab yang ke-12. Sebab bab 11 kita dah belajar bab mujahadah. Sekarang kita pergi kepada bab yang ke-12. Okey. Jelas saudara perempuan dapat ikuti dengan baik? Suara saya dapat didengari dengan baik? Atau bagaimana? Ada sebarang perkongsian, persoalan? Silakan. Ustaz, Ya. saja je curious Ustaz. Kenapa Nabi pilih Abi Talib instead of Umar, Ustaz? Masa penyerahan Panji, tidak ada cerita seterusnya, Ustaz? Ya. Sebab apa Nabi memilih Ali bin Abi Talib? Wallahu ta'ala alam. Tidak diceritakan. Tetapi sudah pasti Nabi memilih tu, sudah pasti ia adalah maksudnya Nabi memilih tu tentu ada sebab. Dia berbezakan orang yang willing nak buat dengan orang yang diperintah buat, kan? Mungkin Allah Taala nak tunjuk pada kita bahawa mana-mana sahabat pun yang dapat tugasan, kan, walaupun dia tidak menonjolkan diri untuk memegang tugasan, tapi dia dapat tugasan, dia dapat tunaikan dengan terbaik. Mungkin itu nak menunjukkan apa karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk kepada bab yang ke-12. Okay, cepat-cepat buka dalam buku bab ke-12. Cuma nota saya mohon maaf banyak-banyak. Saya belum lagi dapat menyiapkan nota nak dikongsikan kepada tuan-tuan bagi bab yang ke-12 ni. Tapi saya cuba insya-Allah pada kelas-kelas yang akan datang. Jadi siapa ada kitab boleh rujuk. Okey. Kita ada waktu lagi insya-Allah. Dah 11.35. Boleh kita teruskan lagi? Ada soalan apa-apa tak? Semua ada buku ke? Ke masih ada ramai tak ada buku lagi ni? Okey. Okey. Kalau tak ada, saya teruskan boleh tuan-tuan perempuan? Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau semua dah ada buku, memudahkan jugalah tugasan saya. Kalau cara kedua nanti saya akan scan je buku. Okey, tak apa. InsyaAllah. Ya. Kita cuba dengan kadar yang mampu. Minta rahmat dari Allah. Baik, kita mulakan dengan bab yang ke-12. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dulu. Ya. Sekejap Begini. Sekejap. Okey. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Kita sebenarnya telah mempelajari bab 10 yang tadi kita baca. Ada 8 hadis, alhamdulillah. Bab 11 ya, tajuk mujahadah. Alhamdulillah kita pun telah selesai belajar tajuk mujahadah.
kesubuhan diri, yang mana bab 11 tu kita telah belajar ada lebih kurang ada banyak hadis juga, rasanya dekat kalau ada lebih kurang dalam 17 hadis. Kita dah belajar pada bab nombor 11. Bab 10, 8 hadis. Bab 11, tajuk mujahadah, ada lebih kurang dalam 17 hadis. Kita dah belajar. Alhamdulillah. Lepas tu, bab nombor 12 yang kita akan belajar, permula belajar sebentar lagi. Ya. Bab nombor 12 ni adalah bab yang hadis-hadis menyebutkan tentang kita kena lebih giat, lebih aktif, lebih banyak buat amal pada usia tua. Ini pada bab nombor 12. Jelas ya? Okey. Yang bab 12 ni dalam Riyadhus Salihin ada lebih kurang dalam 5 hadis sahaja. Ada 5 hadis sahaja pada bab nombor 12. Bab nombor 13 yang bertajuk banyaknya jalan menuju kebaikan telah pun kita pelajari. Alhamdulillah, yang mana hadis pada bab yang ke-13 banyaknya jalan nak buat kebaikan ni, kalau saya masih ingat, ada lebih kurang dalam 25 hadis. Banyak hadis kita dah belajar. Maknanya bab nombor 13 yang pernah kita belajar dulu, lebih kurang ada dalam 25 hadis. Ada 25 hadis kita dah belajar. Ni bab yang paling panjang. Ada beberapa siri kita belajar pada bab yang ke-13. Jadi, kita mulakan bab yang baru pada pagi ini pada bab yang ke-12. Ya, bab nombor 12. Bab nombor 12 ni bab yang bertajuk banyakkan buat kebaikan pada hari tua, pada usia yang tua. Bukan bermakna masa muda ni nak kena enjoy. Tak. Tadi kita dah sebut dah pada hadis yang ke-7 tadi tu kan. Okey. Kalau kita ni nak mengingatkan diri saya dan diri kita tuan perempuan. Maksudnya semakin kita berumur, semakin kita kena giat untuk kita buat lagi sebanyak-banyak amal kebaikan. Dan kita akan tengok contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab lagi kita berusia, bermakna umur kita itu sudah dekat dengan tempoh kematian. Bukan bermakna muda tak mati. Tidak. Tetapi sesiapa yang Allah panjangkan umurnya, maka bersiap sedialah kita untuk kita bertemu dengan Allah. Sebab tu saya letakkan bab, kita baca bab 10 terus kepada bab nombor 12. Kalau kita belajar bab nombor 10, cepat-cepat kita buat amal, tak perlu nak tunggu hari tua. Tapi kalau kita sudah sampai kepada umur naik dah 50, naik dah nak kat 60 tu, maka memang kena baca bab 12 ni, iaitu memperbanyakkan buat amal pada hari tua. Okey. Kita baca hadis yang pertama. Dengar baik-baik. Siapa ada kitab, sila kongsikan muka surat yang keberapa. Okey. Hadis pertama. Okey. Hadis pertama ni dalam bab ke-12 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Hurairah kata, maknanya hadis ni Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa sabda Nabi? Nabi kata, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Apa maknanya? Nabi kata dalam hadis ni, Nabi nak bagi tahu kepada kita, sekejap ya. Nabi nak bagi tahu kepada kita, Nabi pesan, Allah tidak akan menerima mana-mana alasan daripada seseorang setelah Allah menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, faham baik-baik hadis ni. Maknanya, kalau seseorang itu Allah beri kesempatan hidupnya sampai umur 60 tahun, tetapi dia tidak mengisi umur 60 tahun itu dengan amal-amal kebaikan, di hari akhirat nanti, apabila dia nak minta maaf ataupun dia nak bagi alasan, kan, alasan itu sudah tidak lagi boleh diterima kepadanya. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah dah bagi umur dia cukup sampai 60. Kan sepatutnya 60 tahun tu dah tahu dah nak kena buat apa, nak kena belajar apa. Sepatutnya dah cukup dah waktu tu. Tak ada lagi kita nak bagi alasan kata saya tak tahulah, saya tak sempatlah, saya tak mampulah, saya tak ada lagi. Maknanya ada pengecualian lah. Kalau orang yang Allah matikan pada umur muda, mungkinlah ada orang Allah matikan di umur 30. Mungkin Allah masih lagi boleh menerima alasan-alasan tu. Saya tak sempat nak belajar habis, saya tak tahu amalnya ada, saya tak tahu pun benda tu salah. Mungkin boleh diterima lagi sebab masih lagi muda kan. Belum terdedah dengan kehidupan, mungkin belum ramai kawan, mungkin sekian-sekian. Tapi kalau dah naik 60 tahun, kalau Allah matikan memang pada umurnya, memang Allah beri umurnya 60 tahun, maka pada ketika itu Allah tidak lagi menerima sebarang alasan. Faham tak maksudnya? Maknanya apa? Kalau kita dah berumur dekat-dekat 60 ataupun ada yang sampai dah 60 ataupun pergi kepada 60 ni, cepat-cepatlah kita isi dengan kebaikan, dengan amal salih. Sebab apa Allah kata 60? Sebab takkan 60 ni waktu yang sangat cukup kan nak bagi orang tu sedar. Kan takkanlah dia tak sempat nak belajar mana-mana. Takkanlah tak sempat dia nak belajar ilmu agama. Takkanlah sampai 60 tahun tu dia masih tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kan? Kelas banyak, Quran ada guru-guru boleh mengajar, cukup wang RM1, masa banyak, nak bagi alasan apa lagi? Maka pada ketika itu Allah sudah tidak akan beri apa-apa pengecualian kepada dia. Okay, jelas tak, nampak tak? 60 tahun tadi tu. Kenapa kaitan dengan tajuk tu? Sebab lagi kita pergi kepada usia senja, maka kita memang patut
untuk kita isi dengan kebaikan. Sebab tu dalam nak buat kebaikan kena belajar. Jadi tak ada alasan lagi kata saya tak tahu pun. Saya tak tahu tempat nak belajar kat mana. Saya tak tahu pun saya kena belajar apa. No, tak ada lagi dah. Okey. Pengajaran hadis ni, kita belajar nombor 1, apa pengajaran hadis ni dapat kita belajar? Nombor 1, kita dapat belajar luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah. Macam mana kita tahu luasnya rahmat Allah? Ialah Allah panjangkan umur sampai 60 tahun. Kenapa Allah panjangkan umur tu? Allah nak bagi peluang. Lagi umur panjang, lagi banyak masa, lagi banyak ruang, lagi banyak peluang. Isilah dengan kebaikan. Itulah apa kita boleh nampak teladan yang pertama. Yang kedua, daripada hadis tadi ni, Allah Ta'ala dia tidak akan memberikan mana-mana hukuman kepada hambanya melainkan telah diterangkan hujah, telah sampai keterangan kepada mereka. Maksud dia macam ni. Kalau dah 60 tahun ni, betul tak? Ada, kalau dalam umur dah 60 tahun ni, kalaulah Allah Ta'ala nak beri balasan buruk, Allah nak azab lah, patut tak? Patut tak diberi balasan yang setimpal kepada orang yang umur dah panjang, tapi amal baiknya tak banyak daripada berbanding amal buruk dia? Patut tak? Jawapannya patut. Sebab apa? Allah dah bagi peluang umur. Faham kan? Allah dah bagi umur. Allah dah sediakan semua serba-serbi. Nak tahu jalan ke syurga macam mana, yang bawa ke neraka macam mana, yang halal tu apa, yang haram tu apa yang pahala, apa yang dosa dia. Semua telah Allah berikan dalam tempoh dia 60 tahun tu. Jadi, kalau dah usia lanjut, tapi kalau tak diisi dengan kebaikan, akhirnya nanti diazab oleh Allah di hari akhirat. Allah tak boleh dipersalahkan lagi. Faham tak? Tak boleh lagi dipersalahkan. Sebab apa? Sebab ruang dah bagi, peluang dah bagi. Itu pengajaran yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut sampai 60? Kenapa tak sebut sampai umur 100? Nak menunjukkan kepada kita sempurnanya umur anak-anak Adam, khususnya kita umat Nabi SAW, adalah 60 tahun. Sempurnanya umur adalah dalam lingkungan 60 tahun. 60 tu maksudnya antara 60 sampailah 70. Sebab kita pernah baca hadis Nabi kan? Nabi kata, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Nabi kata, umur umatku di antara 60 sampai 70. Sedikit sahaja yang boleh melangkaui umur 70. Sebab tu Nabi sebut tadi dalam hadis, Allah tidak lagi menerima mana-mana alasan bagi siapa-siapa yang apabila umurnya sudah sampai 60 tahun. Kenapa sebut 60? Hikmah dia nak menunjukkan bahawa sempurnanya umur manusia ni adalah pada lingkungan 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau kita baca hadis tu, cuba kita ukur dengan diri kita. Cuba ukur dengan diri kita. Kalau kita dah 50, aku ada 10 tahun saja lagi. Contoh. Tapi ingat ya, tapi kita ambil dulu contoh umur.
Kalau kita umur 40, aku ada tempoh 20 tahun lagi. Kalau aku umur dah 55, aku ada 5 tahun lagi. Kalau aku dah 60 lebih ni, aku dah lepas dah ni, bahaya dah ni. Okey, itu satu perkara. Tetapi masih ingat tak kita belajar bab sebelum ni kan? Bersegera, betul kan? Maknanya, maksudnya, walaupun kita berkira seperti, aku baru 40, 60 ni aku 20 tahun lagi, aku bolehlah aku enjoy. Kat situ telah kita letakkan bab-bab. Masih ingat kita letakkan bab kan? Bersegera. Lepas tu kita sebut tentang mati kan? Ingat tak? Kita sebut tadi pasal mati mengejutkan kan? Belum tentu tau. Belum tentu ayah mati dulu sebelum anak. Tak, ada anak yang mati dulu sebelum ayah. Ada cucu mati dulu sebelum atuk. Maksudnya, lepas tu kita baca bab tadi, kita kena imbang. Tapi secara umum, perkiraan umur tu kita boleh nampak. Okey. Lepas tu, kita ambil pengajaran yang keempat adalah tidak ada alasan bagi orang yang sampai 60 tahun untuk dia tidak lagi mahu bertaubat dan daripada bertaubat dan daripada segala bentuk maksiat. Maksudnya kalau 60 ni, kalau tak bertaubat juga, kalau tak berhenti buat maksiat ni, macam tak patut sangat-sangat. Ambil hadis tadi. Jelas saya dapat 4 teladan. Dapat 4 teladan daripada hadis ini. Hadis yang pertama. Okey. Jelas, ada persoalan. Ada pertanyaan sebelum kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ni. Sebab hadis kedua ni dia panjang sikit. Hadis kedua ni cerita tentang apa yang Nabi buat setelah Nabi tahu Nabi ni dia akan wafat. Apa yang Nabi akan buat setelah Nabi tahu dia akan wafat. Maksud dia, kita tahu kan belajarkan umur Nabi kan antara Nabi mati pada umur 63 tahun kan. Jadi kita kena jadikan Nabi ni sebagai kayu pengukur, contoh untuk kita. Nanti kita akan belajar pada hadis ketiga, kita akan dapati lagi apa Nabi buat ketika solat. Setelah dia dapat tahu umur dia tu dah tak lama. Nabi baca zikir apa? Apa Nabi buat? Itu nanti kita akan baca pada hadis yang ketiga. Lepas tu kita akan baca hadis yang apa lagi umur Nabi nak hujung, banyak ayat Quran turun. Sebab apa? Nanti kita akan bincang-bincangkan. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tu pun mati, wafat, Nabi kembali kepada Allah. Kita pun sama juga akan kembali kepada Allah. Dah tahu kita akan kembali kepada Allah, apa yang kita buat? Apa yang kita isikan umur tu? Inilah sebabnya, tujuannya kita membaca hadis-hadis pada bab yang ke-12 ini. Habis bab 12 ni, nanti kita pergi kepada bab nombor 14. Begitulah perjalanan kuliah hadis kita yang kita akan teruskan pada setiap Jumaat jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lebih kurang 1 jam setengah ini Allah Ta'ala catat kita di dalam kebaikan. Allah bagi rahmat dalam hidup kita. 1 jam setengah ini sangat bermakna kalau kita niat betul kerana Allah. Kerana kita isikan dengan
mempelajari tentang akhirat, kita mengenal Allah, ya, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita mohon rahmat dari Allah, mohon hidayatul taufik daripada Allah untuk kita dapat meneruskan bacaan hadis-hadis Nabi SAW seperti mana hari Jumaat ini. Di mana pun kita berada, kita luangkanlah waktu untuk kita mendapat nasihat, mengambil peringatan, bukan daripada saya, tapi adalah daripada Nabi SAW. Nak dapat nasihat dari Nabi macam mana? Adalah daripada hadis-hadis yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita semua. Jadi hadis-hadis itu telah diusahakan oleh Al-Imam Nawawi membukukan kitab Riyadu As-Salihin. Nama kitab itu sendiri memberikan arti yang sangat besar. Riyadun maknanya adalah taman-taman. As-Salihin adalah orang-orang yang salih. Oleh kerana itu, saya kempen, kalau boleh setiap seisi rumah, belilah kitab Riyadu As-Salihin. Banyak dijual di mana-mana penerbitan buku. Nak beli di BTS pun ada, nak beli terbitan Karakraf pun ada rasanya. Nak beli terbitan Telaga Biru pun ada, KBS pun ada, mana-mana penerbitan. Moga-moga kita termasuk salah seorang manusia yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW kerana kita berusaha sedaya upaya untuk mengikuti apa pesanan, apa nasihat dan peringatan dari Rasulullah SAW. Saya dan kita semua ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur kita, Datuk Nurul. Semoga Allah sentiasa merahmati beliau, melapangkan dada beliau, mempermudahkan urusan beliau, memudahkan dan memberi rezeki yang berkat kepada beliau. Juga kepada tuan-tuan dan puan semua, saya ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Semoga Allah merahmati kita. Ya puan. Ya puan. Siapa Nadia? Ada soalan ke? Oh, tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan soalan, Kak Azin nak minta doa Ustaz. Ustaz? Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, dengar. Ustaz, mohon bacakan doa untuk Kak Aziz dan dua kakak yang akan menunaikan umrah esok, yang akan pergi ke umrah esok. Mohon Ustaz bacakan doa keselamatan untuk kami. Baik. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi